Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil pengurusi majlis Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur Doa Dong Bulu Gading dan mana-mana yang terlibat, sama ada di depan ataupun di belakang tabir dan kepada penuntut-penuntut ilmu yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wa yusannu liman nabahu syai'un katanbihi imamihi wa idnihi lidakhil wa inzarihi a'ma an yusabbih wa tusaffiq al-mar'atu bidarbil yamini ala dhahril yasar. Wa yusannu, dan disunatkan. Apa maksud disunatkan? Suatu perkara yang dituntut. Suatu perkara yang dituntut. Namun tuntutan ini bukanlah tuntutan wajib. Orang yang melakukan dapat pahala, orang yang tidak melakukan tidaklah berdosa. Disunat liman nabahu syai'un, bagi mereka yang menimpa akan dia, yang mengenai akan dia oleh sesuatu. Maksudnya mengenai akan dia oleh sesuatu, yakni dalam sembahyangnya, tengah-tengah sembahyang ada suatu benda yang terjadi, ada suatu benda yang berlaku. Apa yang disunatkan kepadanya? Naib fa'il ke belakang. Naib fa'il di belakang, yusannu fa'il mudhari', naib fa'il di belakang. Okey, kita baca dulu. Buat bagi contoh dulu. Lagu mana hak yang menimpa akan dia oleh sesuatu? Contoh, ataupun contohnya katambihi imami, seperti memberi peringatan kepada imamnya. Imam dia nampak nak tinggal tahiyat awal. Nampak nak tinggal tahiyat awal. Tak tinggal lagi, nampak nak tinggal. Allah, bunyi panjang. Acu nak bangun. Jadi dia terus memberi peringatan kepada imam. Itu ada benda yang berlaku dalam sembahyang dia. Wa iznihi lidakhil, dan memberi izinnya kepada orang yang masuk. Kepada orang yang nak masuk dalam rumah. Boleh doa saya masuk dia tengok sembahyang. Sunat dia buat apa dia? Nanti tengok. Wa inzarihi a'ma, dan memberi peringatannya a'ma, orang yang buta. Dia memberi peringatan kepada orang yang buta. Orang buta nak turun tangga. Surau kita kan ni? Surau kita ni ada tangga, ni tak ada tangga. Okey, sebagai contoh kan. Tapi kena orang sembahyang ni ataupun orang sembahyang depan tu. Tengok nak pergi tak kolor. Dia nak pergi tak ke kolor. Main hak jenis suka dalam sembahyang. Baik, lalu dia beri inzar, beri amarang, beri peringatan. Kepada siapa? Kepada orang buta. Okey, itu contoh mengenai dan menimpai sesuatu kepada seorang ketika dia sedang sembahyang. Sunat dia benda? Sunat an yusabbih. Tu naib fa'il bagi yusan. Sunat bahawa bertasbihlah ia, kembali kepada lelaki. Kembali kepada man. Sunat dia bertasbih. Maksud dia bertasbih, sunat dia ucap subhanallah.
Lepas tu wa tusaffiqal mar'ah, ataf pada yusabbihah. Sunat bahawa bertasfiq, tepuk tangan oleh perempuan. Orang puan sunat tepuk. Orang lelaki sunat bertasbih. Berarti molek Orang puan sunat tepuk, orang lelaki sunat bertasbih. Jelas tak? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sini kita perlu kena perhati molek sikit. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah orang sembahyang, tiba-tiba ada benda yang terjadi. Benda yang berlaku dalam sembahyang ni. Contoh, imam melakukan kesilapan. Maka si makmum nak menegur imam. Orang mari rumah dia, minta izin nak masuk. Dia nak bagi izin masuk kepada orang tersebut ketika dia sedang sembahyang. Orang buta nak jatuh dalam lega, silap turun tangga. Dia nak bagi peringatan kepada orang buta tu. Sedangkan ketika tu dia sembahyang. Benda yang sunat dia buat, bagi orang lelaki sunat benda bertasbih, bagi orang puang sunat benda sunat tepuk tangan. Orang lelaki sunat bertasbih, orang puang sunat tepuk tangan. Sunat ni nisbah kepada perbezaan di antara orang lelaki dan orang puang. Berarti molek. Sunat ni adalah nisbah kepada perbezaan di antara orang lelaki dan orang puang. Berarti molek Berarti molek. Faham lagi? Orang lelaki sunat buat awak ni, orang puang sunat buat ni. Sunat nisbah tu. Tapi adakah ucapan subhanallah yang kita ucap dalam sembahyang saat itu hukum dia sunat belaka? Tak. Kadang-kadang hukum dia wajib. Kadang-kadang hukum dia harus, kadang-kadang hukum dia sunat. Orang buta, kalau kita tak bagi amaran kepada dia, menyebabkan akan mudarat dia. Maka ketika tu, kita bagi peringatan kepada dia dengan ucapan subhanallah bukan lagi sunat. Okey, boleh faham? Bukan hukum dia adalah wajib. Dia kata sunat saat ni dia. Sunat ni semua orang lelaki sunat bertasbih, orang puang sunat tepuk tangan. Nisbah tu je. Nisbah perbezaan di antara apa yang perlu dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Ini yang ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Bukanlah maksud tegur orang dalam semayang, apa tu, bagi izin orang nak masuk dalam rumah kita, ataupun tegur tu imam, beri peringatan kepada orang buta, semuanya hukum dia sunat. Bukan. Orang nak masuk rumah kita, minta izin. Kita tengah sembahyang, kita kata subhanallah. Yang mana ucapan subhanallah adalah isyarat kita telah mengizinkan kepada dia masuk ke dalam rumah. Dan dia pun faham. Sebab dia belajar juga. Mak orang dah belajar, pelik Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kata subhanallah. Apa pula Ustaz pelik ingat Orang bagi salam, patutnya jawab salam, faham subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah. Ustaz nak kabur dia tengah sembahyang. Oh, pelik Ustaz ni. Buat masuk dalam Facebook tadi. Buat status Facebook. Orang jawab salam dengan subhanallah ke waalaikumsalam. Ni saya nak tanya je ni. Sebab ada Ustaz, saya bagi salam, jawab subhanallah. Mudah belajar. Orang yang ada kan. Dia sunat. Kita bagi khabar kepada dia bahawa kita duduk dalam sembahyang. Okey, boleh faham? Sunat. Silap, bukan sunat. Maksud dia harus. Masalah ni bukan sunat. Bagi izin orang masuk dengan ucapan subhanallah, bukan sunat. Menyediakan kepada tetamu bahawa kita sedang sembahyang, bukan sunat. Hukum dia harus kita kata subhanallah. Memberi peringatan kepada orang buta, orang yang dalam, kalau kita tidak memberi peringatan ketika kita sembahyang kepada dia, menyebabkan dia akan jatuh ke dalam kemudaratan,
maka hukum dia adalah wajib. Faham? Menegur imam, yang imam akan meninggal perkara yang sunat, nampak nak tinggal, kita tegur, maka hukum dia adalah sunat. Okey, nampak tak? Jadi kadang-kadang ucapan tersebut, kadang-kadang hukum dia wajib, kadang-kadang hukum dia sunat, kadang-kadang hukum dia harus. Tetapi Imam Nawawi kata sunat orang lelaki bertasbih, sunat perempuan tasfiq. Maksud dia, sunat ni nisbah kepada perbezaan apa yang dilakukan oleh perempuan dan apa yang dilakukan oleh lelaki. Okey, nampaklah? Nampak tak? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat begitu. Andai kata, okey sebaliknya, andai kata orang puang saat ni tu bertasbih, orang lelaki tepuk. Orang lelaki tepuk, orang puang bertasbih. Maka apakah hukum dia? Hukum dia tidak batal sembahyang. Melainkan kalau perbuatan orang lelaki tepuk saat itu banyak kali, tak batal sembahyang. Cuma perbuatan tersebut menyalahi sunnah. Sini. Perbuatan tersebut ada menyalahi sunnah. Kerana sunnah kepada orang lelaki adalah tasbih, orang puang adalah tepuk. Dan benda ni hak yang Rasulullah tegur para sahabat. Kenapa pakai tepuk? Kata Rasul, innamat tasfiqu lin nisa, sesungguhnya tepuk ni untuk perempuan. Baik. Jelas. Satu. Yang kedua, kalaulah perempuan, saat ni kita kata orang lelaki tepuk, orang puang bertasbih. Satu kan? Okey, ni yang kedua. Lepas tu jelas dah yang kedua. Orang puang dia semayang dengan tok lelaki dia. Dia semayang dengan keluarga dia. Tidak ada orang lain. Tiba-tiba tok lelaki dia ataupun anak dia jadi imam, tak kira lah keluarga dia, tiba-tiba melakukan kesilapan, maka orang puang tu nak bagi peringatan. Okey. Adakah ketika tu sunat orang puang bertasbih ataupun sunat perempuan tepuk? Maka di sini berlaku khilaf. Pandangan Mu'tamad mengatakan tetap sunat tepuk juga. Sebab itu adalah hak perempuan. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan oleh kerana ketika itu tidak ada ajani, hanya ada mahram dia sahaja, maka diberikan kepada dia. Maksudnya sunat juga dia bertasbih. Sebagaimana sunat perempuan menyaringkan suara dalam sembahyang jahriyah ketika tidak ada ajani. Ini atas pandangan dia sebahagian daripada ulama. Jelas? Baik, berapa dah? 2. Yang ketiga, bagi orang lelaki, ketika dia bertasbih untuk beri peringatan kepada imam. Okey, boleh. Untuk beri peringatan kepada imam. Ataupun untuk memberi izin kepada orang yang nak masuk dalam rumah dia. Ataupun untuk khabar kepada orang yang mari bahawa dia sedang sembahyang. Oleh kerana perkataan yang keluar daripada mulut dia qasak untuk memberi faham kepada orang lain, maka di situ ada persamaan ucapan yang dia buat dengan percakapan anak Adam. Okey, boleh faham. Nampak tak? Persamaan percakapan apa yang dia tuturkan dengan percakapan anak Adam. Kita bercakap adalah kita mengeluarkan perkataan untuk kita menyampaikan hasrat kita kepada orang lain. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Kita dalam kita bercakap, kita ada mutakallim dan kita ada mukhatab. Sebab itulah kalau kita tengok dalam definisi, berarti molek, dalam definisi kalam, dalam kita tak payah ambil kitab besar-besar lah, kita ambil kitab kecil. Contoh kita ambil Syarah Mukhtasar Jiddan karangan Syekh Zaini Dahlan. Mukhtasar Jiddan syarah kepada matan Al-Ajrumiyah. Dia kata lagu mana?
Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ialah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Okey, apa makna mufid? Mufid maksudnya ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha al-mutakallimu was-sami'. Apa hak yang ma afada faidatan, hak yang memberi faedah, suatu faedah, yang memberi suatu faedah yang mana elok kerana faedah ini diam daripada mutakallim dan daripada sami'. Maksudnya percakapan ni ia ada mutakallim dan ada sami', ataupun ada mukhatab, ataupun ada orang yang mendengar. Faham? Jadi ketika kita melafazkan, menuturkan sesuatu perkataan untuk memberi faham kepada orang lain, maka ia ni dinamakan sebagai percakapan anak Adam. Betul tak gitu? Betul tak percakapan anak Adam? Maka oleh kerana ia nampak ada persamaan dengan percakapan anak Adam, sedangkan kata Rasulullah, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia, maka ulama mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan berlaku kesepakatan, ulama mazhab Imam Syafi'i ataupun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ketika tu mesti dia kena qasak zikir. Bukan hanya semata-mata memberi faham kepada orang lain, bukan hanya semata-mata menegur imam, bukan hanya semata-mata memberi izin kepada orang tu masuk dengan ucapan tersebut, bukan dia kena qasak dia zikir. Kena qasak zikir daripada ucapan tersebut. Qasak zikir serta tafhim tak ada masalah. Sebab lah apabila dia sekarang ni dia kata subhanallah, subhanallah daripada sudut lafaz adalah zikir. Tetapi oleh kerana dia qasak untuk tafhim, maka nampak nak berat. Nampak nak berat kepada penggunaan kalam anak Adam. Okey, boleh faham? Nampak nak berat ke sana. Maka untuk kita berat kepada zikir adalah dengan kita qasak zikir walaupun bersama dengan tafhim. Okey, boleh faham? Jelas tak? Sama juga dengan masalah imam menyaringkan takbir intiqalat. Sebagaimana soalan hak yang diajukan malang. Hak yang anda kata nak jawab malang ni. Ada malang hak yang masalah, ada seorang sahabat kita tanya berkenaan dengan imam melafazkan takbir intiqalat. Tu imam kan? Allahu Akbar, dia nak rokok. Dia nyaringkan takbir intiqalat. Dalam hati dia nak khabar kepada makmum bahawa aku rokok dah kan? Cuma dia tak guna perkataan, makmum aku rokok dah, dia tak guna. Tapi guna perkataan dia, Allahu Akbar. Okey, boleh faham? Dan kita khabar dah bahawasanya lafaz ia boleh berbeza daripada satu bahasa dan kepada satu bahasa yang lain. Dan kita boleh mewujudkan, menciptakan suatu lafaz yang baru untuk maksud yang kita nak. Betul tak kita? Boleh tak kita kata, okey, kita, pokok kita, kalau Allahu Akbar tu dengan makna saya telah berpindah. Boleh tak? Tak ada masalah. Jadi ketika kita guna perkataan tersebut, menjadi bermakna perkataan itu telah menjadi kalam anak Adam. Okey, boleh faham? Maka sebab itulah, ketika seseorang melafazkan takbir intiqalat, dia berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Dengan qasak nak khabar kepada makmum, aku rokok dah. Aku intidah dah. Sami Allahu liman hamidah. Aku sujud dah kan. Jadi ada qasak untuk memberitahu kepada makmum dengan lafaz tersebut. Nampak dia cenderung kepada percakapan anak Adam. Maka sebab itulah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib ketika tu dia kena qasak zikir. Okey, boleh faham? Barulah dia akan cenderung kepada zikir berbanding dengan percakapan anak Adam. Jelas tak? Sebab ada qasak zikir. Lafaz tu memang lafaz zikir, ada qasak zikir pula walaupun ada qasak tafhim, jadi diberat kepada zikir berbanding kepada percakapan anak Adam. Okey, boleh faham? Jelas ha? Andai kata dia tidak qasak zikir. Andai kata dia tidak qasak zikir. Ketika dia ucap subhanallah, sama juga ketika dia ucap takbir intiqalat. Dia tidak qasak zikir. Okey, sebelum daripada kata andai dia tidak qasak zikir, kita nak cerita dulu apa makna qasak zikir.
Qasak zikir ni bukan subhanallah aku berzikir. Bukan mesti begitu. Subhanallah, masa kita ucap subhanallah, kita ingat makna subhanallah sudah mencukupi. Subhanallah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencukupi. Dinamakan dia sebagai zikir. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan ketika kita lafazkan perkataan tersebut. Okey, boleh faham? Maksudnya ketika kita ucap Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, kita tahu makna dia. Bukan hanya semata-mata ucap tanpa kita melihat kepada makna dia. Okey, boleh? Boleh faham? Tu maksud kita qasak zikir. Bukan mesti Subhanallah, ini aku berzikir. Allahu Akbar, ini aku berzikir. Bukan mesti begitu. Okey. Ketika kita ucap Allahu Akbar, kita faham makna dia. Allah Maha Agung. Bermakna kita telah berzikir. Ada tak qasak zikir di situ? Ada qasak zikir. Jelas tak? Okey. Habis masalah tu. Okey, pergi kepada masalah yang kita nak khabar tadi. Andai kata dia tidak qasak zikir. Ni tak baca banyak jadi panjang pula orang. Tapi benda ni penting. Andai kata dia tidak qasak zikir ketika dia ucap subhanallah. Sama juga ketika dia menyaringkan ucapan Allahu Akbar dalam takbir intiqalat. Ataupun Allahu Akbar takbir intiqalat tu. Tidak niat zikir. Hanya semata-mata niat nak kabur korang je. Maka mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang dia batal. Menurut pandangan mu'tamad, sembahyang dia batal. Okey, boleh faham? Sebab mana batal? Sebab dia telah bercakap dengan percakapan anak Adam. Bagaimanakah dikatakan percakapan anak Adam? Sedangkan ucapan tersebut adalah ucapan zikir. Kerana dia tidak melihat kepada zikir, dia menggunakan sesuatu perkataan yang mungkin dia ciptakan perkataan tersebut tujuan untuk kabur kepada orang. Sama dengan percakapan anak Adam. Sebab kita kabur dah, perkataan ia boleh kita reka. Perkataan ia boleh kita reka. Betul tak kita? Jelas tak? Okey. Maka pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada qasak tafhim, maka batal sembahyang. Kalau tak ada ada qasak tafhim saja tapi tak ada qasak zikir, maka batal sembahyang. Ada qasak zikir, tak batal sembahyang. Namun batal sembahyang ini hanya khusus untuk orang yang mengetahui. Manakala orang yang jahil, dia tidak tahu perkara tersebut, maka tidaklah batal sembahyang dia. Okey, boleh faham? Hal ini disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi 'ala al-Manhaj. Yang mana dalam kitab tersebut Imam Bujairimi menyebut wa mahallul butlani fi ma dhukira fil 'alim amma al-'ammi walau mukhalitan lil ulama fala yadurru qasduhu al-i'lam faqat wala al-itlaq. Tempat batal pada apa yang telah dibincangkan tadi adalah untuk orang alim, orang yang mengetahui. Adapun orang awam, walaupun dia bercampur dengan para alim ulama, maka tidak memberi mudarat oleh qasaknya untuk memberitahu sahaja. Sama juga, dia tidak qasak benda. Zikir pun tak, memberitahu pun tak. Maksudnya, orang awam tak batal. Okey. Hak yang kita cerita saat ni tu mengikut pandangan dia, pandangan mu'tamad. Dan masalah ni sebenarnya tidak berlaku kesepakatan dalam ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kan ada sebahagian ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya tidak batal sembahyang dia walaupun dia tidak niat zikir. Kerana melihat kepada lafaz tersebut tidak dijadikan oleh anak Adam sebagai percakapan mereka. Nanti boleh faham? Setiap lafaz yang tidak layak dijadikan oleh anak Adam untuk percakapan mereka, seperti zikir dan Al-Quran, maka walaupun dia tidak qasak zikir, oleh kerana melihat kepada benda tu tidak layak dijadikan percakapan oleh anak Adam, sebab benda tu, benda yang khusus untuk zikir, maka sebab itulah tidak batal sembahyang dia walaupun dia tidak qasak zikir. Walaupun dalam masa yang sama ketika dia tidak qasak zikir, dia hanya qasak untuk memberitahu kepada orang lain.
Dalam kitab Bushra al-Karim, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah, menyebut bali i'tamada as-Subki wal Adhra'i wa ghayruhuma anna kullama la yasluhu li mukalamati al-adamiyyin كالتسبيح والتهليل وكما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل التقادير. Maksud dia, bahkan apa hak yang diiktimad oleh Imam As-Subki, Imam Al-Adhra'i dan selain daripada keduanya, bahawa setiap barang yang tidak layak untuk digunakan dalam percakapan anak Adam, contoh seperti subhanallah, Allah, la ilaha illallah, begitu juga sedang perkara hak yang tidak boleh ihtimal selain daripada Quran, dia hanya khusus untuk Quran, maka tidak batal sembahyang dengannya di atas semua keadaan. Sama ada dia qasak beritahu saja, qasak zikir saja, qasak bagi tahu serta zikir, itlaq, semuanya tidak batal, atau mengikut pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi, jadi bagi orang yang belajar, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia mesti kena niat zikir. Maksudnya zikir kita cerita dah. Andai kata ada sebahagian daripada imam tidak berniat zikir untuk sembahyang yang lepas-lepas dah, maka tidak perlu kita membatalkan sembahyang mereka. Kerana masalah ni masih lagi ada ulama-ulama besar yang mengatakan niat zikir tidaklah diwajibkan. Okey. Baru baca sikit. Panjang dah ambil masa. Tapi tak apa, benda yang kita ugat adalah benda yang penting, yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaffiq al-mar'ah bi darbi al-yamin ala dhahri al-yasar. Ta'alluq pada tusaffiq. Lagu mana? Tepuk dengan darbi, dengan memukul. Al-yamin, tangan kanan, ala dhahril yasar, di atas belakang tangan kiri. Tepuk dengan tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Okey, kita ni tangan kiri. Ni tangan kanan. Ni belakang tangan kiri. Kita tepuk belakang. Bukan, kita orang puang. Gitu. Dia gini pun apa? Gini pun apa? Okey, boleh? Ataupun sebalik. Sebalik boleh? Tepuk tangan kiri di atas belakang tangan kanan. Gini pun apa? Gini pun apa? Ni tak apa? Gini tak apa? Ikut gini ke? Jadi tu imam saat ni tu, dia jangan terlalu khusyuk dalam semayang sampai dah ambil tahu benda bunyi ketuk-ketah dalam semayang. Faham? Ya dah khusyuk biasa gitu. Biasa galik, teringat ke benda lain. Banyak sangat teringat benda lain. Kalau bunyi kepu-kepah kat belakang tu, ada masalah tu. Okey, boleh faham tak? Baik. Wa tusaffiq al-mar'atu bi darbil yamin ala dhahril yasar. Okey. Kenapakah Imam Nawawi menyebut kena tepuk tangan kanan di atas belakang tangan kiri? Dan sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan perkataan Imam Nawawi menyebut bahawasanya ataupun sebaliknya. Sebab apa tidak ia sebut benda ni? Tidak khabar semata-mata tepuk. Kerana tepuk ada banyak cara. Ada tepuk gini, ada tepuk gini, ada tepuk atas peha pun boleh. Atas peha. Banyak cara tepuk dan ada tepuk gini. Baik. Tepuk gini hukum dia makruh. Sebab mana hukum dia makruh? Kerana tepuk gini adalah untuk main. Sebab itulah kita tengok dalam permainan-permainan orang tepuk tangan. Tepuk ni digunakan untuk permainan. Maka oleh kerana tepuk ni digunakan untuk permainan, untuk bermain, maka ia tidak layak bertentangan dengan sembahyang. Bermain, dia menafikan, dia bertentangan, berlawanan dengan sembahyang. Maka setiap bentuk yang diguna dalam permainan tidak boleh digunakan dalam sembahyang. Sebab itulah makruh tepuk gini. Untuk orang puang. Ini disebut dalam
Fiqh mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ditepuk gini dengan kosak bermain, maka bukan makruh, bukan hukum dia adalah haram, membatalkan sembahyang. Haram serta membatalkan sembahyang. Orang puang ketika ditepuk. Dia kalau tepuk sekali, 2 kali, 3 kali tak dengar lagi, boleh tak tepuk lebih? Banyak kali, tak ada masalah, boleh. 10 kali, 20 kali. Walaupun berturut-turut, ia tidak membatalkan sembahyang. Pergerakan yang banyak ketika tepuk untuk menegur imam, dia termasuk dalam hajah, termasuk dalam keperluan. Maka ia tidak membatalkan sembahyang walaupun banyak. Walaupun banyak, ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, boleh? Boleh faham Baik. Kata dia lagi, walau fa'ala fi salatihi ghairaha in kana min jinsiha batalat illa an yansa. Walau fa'ala, sekiranya membuat, melakukan seorang yang sembahyang lah, fa'ala ay fa'ala al-musalli fi salati, dalam sembahyangnya, ghairaha ay ghaira af'ali salat, selain daripada perbuatan sembahyang. Dia melakukan sesuatu perbuatan dalam sembahyang, tapi perbuatan ni bukan perbuatan jenis sembahyang. Kita ada perbuatan dalam sembahyang, perbuatan tu jenis sembahyang. Jenis perbuatan sembahyang. Ada kala perbuatan saat itu bukan jenis perbuatan sembahyang. Okey, boleh faham. Sekali lagi, mula-mula sekali lagi. Gini. Seorang ni cakap mudah gini, kita nak faham masalah ni. Seorang ni dia menambah perbuatan dalam sembahyang. Begitu. Dia menambah perbuatan dalam sembahyang. Kadang-kadang penambahan perbuatan dalam sembahyang ni, penambahan perbuatan dalam sembahyang ni adalah daripada jenis perbuatan sembahyang. Contoh, ditambah rokok, ditambah sujud. Okey. Ditambah perbuatan dalam sembahyang tapi daripada jenis perbuatan sembahyang. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, ditambah perbuatan dalam sembahyang yang mana penambahan perbuatan ni bukan daripada jenis sembahyang. Tengah sembahyang, musik kepala gitu. Tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Senang. Okey, itu dia menambah perbuatan dalam sembahyang yang mana penambahan perbuatan tersebut bukan daripada jenis sembahyang. Maka dia ada hukum dia. Jelas? Katanya, walau fa'ala fi salatihi ghairaha, jikalau membuatlah ia, melakukan. Lau fa'ala ay fa'ala al-musalli fi salati, dalam sembahyangnya, ghairaha ghairas salat. Ini bukan perbuatan sembahyang. Benda lain yang dia buat. Ikana min jinsiha, jika adalah ia. Ia kembali kepada apa hak yang dibuat, al-maf'ul, benda hak yang dibuat saat itu, min jinsiha, min jinsis salat, daripada jenis perbuatan sembahyang. Contoh, tambah rokok, tambah i'tidal, tambah sujud. Ketika tu kata dia batal sembahyang. Tanpa melihat kepada sikit dan banyak. Sujud berapa kali sujud? 2 kali. Dia pergi bahan 3 kali. Rokok berapa kali? Sekali. Dia bahan 2 kali. Rokok 2 kali. Dia rokok 2 kali. Sepatutnya rokok sekali. Maka batal sembahyang. Bukan mesti, dia kena tambah 2 rukun. Baru batal. Tak. Satu tu batal dah. Jelas tak? Faham tak maksud dia? Itu maksud walau fa'ala fi salatihi ghairaha in kana min jinsiha batalat ay batalatis salat. Illa an yansa. Melainkan. Ada juga pengecualian. Ni tak batal. Bila? An yansa, bahawa dia lupa. Melainkan kalau dia lupa. Terlupa. Zuhur 4 rakaatnya buat 5 rakaat. Makmum maki hati belakang. Ya Allah, lambat satu rakaat. Dia tambah pula rakaat yang ke-5. Okey.
Kalau ditambah dengan sengaja, batal sembahyang. Kalau tambah dengan lupa, batal ke tak? Tak batal. Itu maksud illa an yansa. Sama juga. Sama juga kalau sekiranya dia tu jahil. Dia tidak tahu. Tapi jahil yang dimaafkan iaitu baru memeluk Islam ataupun benda jauh daripada para alim ulama. Qaribu ahdin bil Islam ataupun nasya'a ba'idan 'anil ulama. Wa illa, dan jika tidak. Maksud dia wa illa tadi kan in kana min jinsiha. Tidak gitu. Wa illa ay wa illam yakun min jinsiha. Benda yang dia buat bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Yang ditambah saja. Bukan daripada perbuatan sembahyang. Gerak tangan, gerak kaki. Akak batu tengah sembahyang. Ramai ada orang sembahyang itu? Dua sikit, beki. Dua sikit, beki. Beki umur. Beki apa cengok? Kita tunjuk CCTV baru. Oh, aku buat sungguh. Ada. Dua sebentar beki. Dua sebentar beki. Apa cengok beki? Ada orang gitu. Bangun sikit beki. Bangun sikit beki. Okey, saat ni tu dia buat dalam sembahyang. Dia menambah perbuatan dalam sembahyang, tapi perbuatan saat itu bukan daripada jenis sembahyang. Nampak tak? Dah sebetul. Ni tengok sembahyang. Kepak-kepak ni makruh Banyak kali batal sembahyang. Makruh ada. Kalau budak umur 4 tahun, 5 tahun tu menasabah. Ni 5, 6 belah. Hak 20 lebih pun ada. Kepak-kepak bunyi tengok sembahyang. Hukum dia makruh. Perbuatan jangan banyak. Kalau kau sak main, hukum dia batal sembahyang. Sebab bermain, dia cukup bertentang dengan ibadat. Okey. Batal sembahyang. Dah batal sembahyang, kena buat benda. Main mula. Oh, gitu. Dah lepas dah. Kau dah balik ya? Gitulah. Baik. Wa illa fatabtulu bi katsiri. Dan jika tidak perbuatan yang dia buat, perbuatan yang dia buat bukanlah daripada jenis sembahyang, maka fatabtulu, maka batallah ia sembahyang bi katsirihi, dengan banyaknya, la qalili, tidak sedikit. Tengok sikit banyak banyak bawa batal, sikit dah batal. Faham lagi? Kalau daripada jenis sembahyang, batal walaupun sikit. Tapi kalau bukan daripada jenis sembahyang, tak batal. Kalau sikit, banyak baru batal. Dan ukuran sikit dengan banyak lagu mana? Katanya wal kathratu bil urfi. Banyak sana tu adalah dengan uruf. Dengan pandangan ramai-ramai. Orang ramai-ramai kata sikit ke banyak? Sikit-sikit banyak-banyak. Kalau syok, sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Batal tak? Tak batal. Sebab benda tak batal? Sebab asal sembahyang kita sah. Kita meragui, berarti mana? Asal sembahyang kita sah. Kita meragui berlaku perkara yang membatalkan sembahyang. Meragui berlaku perkara yang membatalkan sembahyang, ia tidak dapat menghilangkan asal sah sembahyang kita. Okey, boleh? Boleh faham? Apabila dia kata wal kathratu bil urf, maka Imam Nawawi buat mari contoh. Supaya dengan contoh ini kita dapat faham apakah benda yang dikatakan banyak pada uruf. Fal khatwatan, 2 langkah. 2 kali langkah. Awil darbatan, ataupun 2 kali katok. 2 kali pukul. Qalil, sedikit. Sedikit. Ni kalau sekiranya tidak ada hajat, tak sama dengan masalah tadi tau. 2 kali pukul. Sikit. 2 langkah. Sedikit. Wathalatu kathir intawalat. 3 langkah. 3 kali pukul.
Kathir banyak. Ia membatalkan sembahyang. Betul? Tapi dengan syarat intawalat jika dia berturut-turut. Jadi kalau 3 kali, dia buat 2 kali, berhenti sekejap, lepas tu baru buat 2 kali pula berhenti, buat 2 kali pula berhenti, buat 2 kali pula berhenti, maka tidak dikirakan banyak. Tapi jangan kosak main. Kosak main, batal hak tu. Okey. Katanya watabqulu bil wasbatil fahishah. Dan batal sembahyang dengan satu lompatan yang keji. Satu lompatan. Wasbah satu lompatan. Oh, dia bokok tu bekong je lompat tengah sembahyang. Neri. Tengah sembahyang. Sekali je buat. Batal sembahyang. Depan sembahyang. Batal sembahyangmu. Dah apa mu lompat sembahyang ni? Aku lompat. Sekali aku lompat. Walaupun sekali. Tapi teruk lompatmu saat ni. Keji sangat. Macam katok teruk tengok. Contoh. Teruk sangat tau. Dia lompat. Kalau orang tengok kata, mu sembahyang ke tak? Orang tengok gitu. Kalau lompat kejut sikit itu lain. Tengok-tengok sembahyang. Tiba-tiba cicak nita. Lompat sikit. Sikit atau tak ada masalah. Kalau lompat, sekali lompat, yang keji, batal. Katanya, lal harakatil khafifatil mutawaliyah. Tidaklah gerakan-gerakan yang ringan, yang berturut-turut. Katahriki asabi'ih. Seperti menggerakkan segala jarinya. Ni, dia kata, lalu gagu. 18,000 kali gagu. Dah siapa pun jatuh je ni. 18,000 kali gagu. Kek gagu. Dia betul? Gagu mu? Baik. Kalau dengan jari saja, tak batal. Walaupun banyak. Sebab kira al-harakah al-khafifah. Okey. Kalau gini, hak ni bukan dengan jari saja, hak ni dengan habis tangan. Hak tu batal 3 kali betul-betul. Melainkan kalau ada kurak. Contoh, kurak ni sebagai contoh. Kalau dak garu Allah gitu, lihat kali. Maka garu sikit. Dak puas. Dak hilang. Garu banyak. Hak tu dimaafkan kerana ada hajat. Walaupun banyak. Okey, dia faham. Walaupun banyak. Ru tengah sembahyang. Batal ke tak? Tak, sebab ada hajat. Tapi kita kena ingat, berarti model kena ingat masalah ni. Masalah ni adalah kalau dia dok garu saat ni tu, dia perlu menanggung kesusahan yang teruk. Okey, boleh? Habis. Contoh kata tahriki asabi'ihi fi subhah. Seperti menggerakkan jari jemarinya fi subhah. Subhah tu tasbih. Tengah sembahyang pengawal tasbih. Gerak. Au hak ataupun garu fil asah. Mengikut kaul yang asah. Baik. Katanya wasahwul fi'li ka'amdihi fil asah. Lupa perbuat ka'amdihi seperti sengajanya buat fil asah. Jadi hak yang orang gerak 3 kali saat itu, dia terlupa. Dia tak ingat dia tengah semayang. Batal tak semayang dia, laku khilaf. Mengikut kaul asah, batal. Sebab lupa dengan sengaja sama. Dalam masalah gerak. Dalam masalah gerak, lupa dengan sengaja sama. Dia tidak sama dengan masalah menambah rakaat. Melakukan perbuatan yang lebih, tetapi perbuatan yang lebih saat itu adalah perbuatan sembahyang. Rokok lebih, sujud lebih. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Terlupa, dimaafkan. Okey, boleh faham? Katanya,
Wa tabqulu biqalilil ukli. Dan batalah ia sembahyang dengan qalilil ukli, dengan sedikit makanan. Al-ukl ay al-ma'kul, sedikit makanan. Makanan sedikit, baca dengan bagi depan hamzah. Al-ukli. Siti baca bagi mana? Atas. Tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tak silap ingat, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia suruh baca al-ukli rasanya. Ada tengok kejap. Dia kata wa tabtulu biqalilil ukli ay al-ma'kul ay biwusulihi lil jawf walau ma'a ikrahin li shiddati munafatihi laha ma'a nudratihi amma al-madghu nafsuhu fala yubtil qaliluhu ka baqiyatil af'al. Tanbihun muqtada tafsir al-akli bima dhukir annahu bi dhammil hamzati falyutanabbah lah. Jadi dia faham annahu bi dhammil hamzah. Baik. Katanya wa tabqulu ay wa tabqulu as-salah biqalilil ukl, dengan sedikit makanan. Al-ukl dengan makna al-ma'kul, benda yang dimakan. Sedikit makanan ia membatalkan sembahyang. Qultu, berkata oleh aku, illa an yakuna nasiyah, melainkan bahawa adalah ia kembali kepada al-musalli nasian, orang yang lupa. Akan lupa. Ada batas walaupun benda makanan yang sikit tak batal. Dia sikit kalau dalam bab semayang ni bukan semuluk. Semuluk tu banyak. Tengah-tengah semayang, teh tarik ada tepi. Teh tarik ada tepi. Nampak tak Imam Rokok tak ingat. Separuh gelas. Tu banyak. Padahal kita sikit baru separuh gelas. Kira banyak dah. Faham? Suku gelas banyak dah. Dia sikit ni benda yang ada celah-celah gigi. Banyak-banyak ni, tiba-tiba dia telan. Tu sikit. Batal sembahyang walaupun sikit makanan. Tapi dikecualikan kalau lupa. Tu illa an yakuna nasiya. Melainkan bahawa adalah ia al-musalli nasian, orang yang lupa. Au jahilan tahrimahu. Ataupun orang yang jahil akan pengharamannya. Tahrima maf'ulun bih bagi jahilan. Dia jahil tahrimnya. Tapi kena ingat, jahil ataupun jahil yang dimaafkan, dua sahaja. Yang kita sebut semua dah. Okey, jelas. Wallahu a'lam. Manakala banyak. Sani dia royak sikit kan. Manakala banyak. Sama ada terlupa ataupun sengaja, tetap batal. Makan banyak. Pinggang habis tengah semayang. Makan. Habis pinggang tengah semayang. Makan. Allah. Maka batal semayang. Walaupun dia terlupa. Dia tidak sama dengan masalah puasa. Baik. Itu mengikut kaul asah lah. Tapi muqabil asah mengatakan bahawasanya banyak kalau terlupa juga dimaafkan. Ini kita rayak pandangan mu'tamad hak yang al-asah dalam mazhab Imam Syafi'i. Falau kana bifamihi sukkaratun fabali'a. Boleh baca fabala'a. Hak yang masyhur fabali'a. Kalau baca fabala'a pun boleh, fabali'a pun boleh. Falau kana bifamihi sukkaratun fabali'a dhawbaha baqalat fil asah. Sekiranya ada di dalam mulutnya, bifamihi, di dalam mulutnya, dia boleh baca bifi, boleh guna perkataan bifihi, boleh guna perkataan bifamihi. Imam Nawawi pilih perkataan bifamihi, di dalam mulutnya. Bifami ay fi fami, dalam mulutnya. Sukkaratun, sukkarah, sebiji gula. Sebiji gula. Fabala'a dhawbaha, maka dia fabala'a fabali'a, boleh baca dua. Fabali'a fabala'a, maka dia telan.
Dia telang. Telang itulah. Telan. Dia telang. Zaubaha akan dia zaub. Zaub mana benda zaub. Dia coklat ada dalam mulut, dia jadi benda. Dia cair. Tu, cair. Zaub tu cair tu lah. Larutangnya. Dia telang dengan larutang dia. Gitu, larutang ke? Okey, ikutlah. Tak lah benda pun. Mana? Maka batalat fil asah. Batal ia pada kaul yang asah. Baik. Namun muqabil asah kata tak batal. Sebab benda tak batal, sebab dia kata tak ada mamuh pun. Telang tanpa mamuh. Sebab tidak batal. Ni hak dia disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dia kata wathani la tabtul li'adamil madghi. Wa yusannu lil musalli ila jidarin aw sariyatin aw 'asan maghruzatin aw basaqa musalla aw khatta qubalatahu daf'ul mar was sahihu tahrimul mururi hina'id. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa kita kena berhenti sini dululah. Jadi kita tengok soalan sekejap. Kalau sekiranya ada kita jawab sekejap. Ada masalah. Dah jawab, kita jawab pada minggu depan. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Azri Zainuddin. Ustaz, apakah batal kalau imam yang sering kali menggerakkan kepala ketika membaca surah dalam solat? Dia membaca, alat dia adalah mulut. Dia bukan kepala. Kepala tak ada sangkut paut dalam pembacaan. Baca, kalau gerak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, mengikut mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan solat. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan yang mengatakan tidak batal solat, tapi kita cover mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi imam dia kena meraihkan mazhab setempat. Dan dia kena ingat bahawasanya makhraj huruf hanya berkait dengan mulut saja, kepala dia tidak termasuk dalam makhraj bacaan. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Fazrul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau macam tengok sembahyang, lepas tu tiba-tiba teringat benda kelakar tanpa sengaja, lepas tu tergelak sikit, keluar suara, batal tak sembahyang? Tak batal. Sikit tak batal. Tak batal sikit. Tengah-tengah sembahyang, bangun daripada sujud, kawan tu dia tinggal gigi bawah depan. Ni benda berlaku, nak cerita benda berlaku Dia tinggal gigi depan. Dia bangun, masa sujud, kau ni tinggal gigi depan. Dia pun tak tahu, tak ambil dia. Kawan yang duduk tepi ni, peminat raja lawak dah. Lambat benda hak nakal gitu, nak selok suka. Sikit aje lah. Okey, hak tu tak batal. Tapi kalau itu lain lah. Ni sikit benda pula. Benda pula tak imam pusing dah. Kau tengok gigi. Dengan tak imam bunyi. Okey, hak tu tak batal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau senyum tahan gelak batal tak solat? Tak batal solat. Senyum tahan gelak tak batal. Hak bunyi sikit-sikit pun tak batal, betah lagi. Kalau sekiranya senyum saja tak batal. Allah Ustazuna Dr. Hafizi Yusuf. Assalamualaikum. Melangkah bagi memenuhi saf hadapan yang kosong, adakah termasuk pergerakan kerana hajat? Boleh melebihi 3 kali berturut-turut atau
Macam mana? Syukran. Dia dalam masalah bergerak masuk ke dalam saf, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan bahawasanya oleh kerana ia berkait dengan masalah sembahyang, hajah yang berkait dengan masalah sembahyang, banyak pun tidak menjadi masalah. Namun sebahagian yang lain mengatakan bahawasanya pergerakan tersebut dia dia tidak termasuk, okey berkata ya, dia tidak termasuk di dalam hakikat sembahyang. Maksudnya dia bukanlah termasuk dalam perbuatan sembahyang. Okey, kenapa tidak termasuk dalam perbuatan sembahyang? Okey, boleh faham? Maka tidak boleh pergerakan yang banyak. Okey, dia sama dengan masalah Rasulullah memberi izin katak ular, katak binatang berbisa ketika dia sedang sembahyang. Okey. Ketika katak binatang berbisa tengah sembahyang, adakah boleh lebih daripada 3 kali? Disama dengan masalah ni. Disama dengan masalah ni. Ada sebagian ulama kata banyak pun dah ada masalah. Tapi jangan guli bati ya. Hawa. Okey, maksudnya buat sekadar saja. Dan pun sebahagian daripada ulama mengatakan tak boleh kalau 3 kali berturut-turut. Wallahu a'lam. Jadi sebaik-baiknya sebaik-baiknya adalah mengambil langkah ihtiyat. Itu sebaik-baiknya. Saudari Syafiqah Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, antara solat sunat awabin bolehkah kita gabung niat seperti solat sunat hajat ataupun solat taubat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Jazakallahu khair. Dia masalah sembahyang sunat awabin mengikut ulama fiqh dia ada 2. Yang pertamanya solat sunat awabin yang dilakukan pada siang hari, yang keduanya solat sunat awabin yang dilakukan pada malam hari. Solat dan kedua-dua sabit dengan dalil. Solat sunat awabin yang dilakukan pada siang hari adalah sembahyang sunat duha. Salatul awabin hina tarmadul fisal, kata Rasulullah. Sembahyang sunat awabin ketika anak unta kepanasan. Tinggi dah matahari panas dah. Ketika tu dipanggil solat al-awabin. Maka kata ulama, sembahyang al-awabin yang disebut tu oleh Rasulullah adalah sama dengan sembahyang sunat duha. Okey, yang keduanya solat sunat al-awabin yang dilakukan di antara maghrib dengan isyak. Okey, 2 solat sunat awabin. Tiba-tiba dia nak gabung niat. Dia nak sembahyang sunat hajat di situ, dia nak sembahyang sunat taubat. Boleh ke tak? Kalau kita tengok dalam perbahasan sembahyang hajat, ternyata bahawasanya sembahyang hajat ni dia bukan sembahyang yang khusus. Dia bukan sembahyang yang khusus. Maka boleh kita sembahyang fardu dalam masa yang sama kita berdoa agar Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Jadi, boleh kita gabungkan sembahyang sunat hajat. Sebab sunat hajat ni termasuk dalam sunat mutlak. Begitu sunat taubat dia termasuk dalam sunat mutlak. Maka sunat tersebut boleh kita gabungkan dengan sembahyang sunat al-awabi. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham. Salam Ustaz, imam tak yakin teguran makmum. Tak tahu silap kat mana. Adakah makmum perlu baca Fatihah sekiranya imam tertinggal Fatihah yang mengingatkan imam? Baik. Jadi sekarang ni makmum subhanallah. Tok imam kata mana pula aku salah. Tok imam Allahu Akbar. Tok imam kata Bismillahirrahmanirrahim. Surah besar lalu. Makmum subhanallah. Tok imam kata aku salah baca. Mana baca mula ayat? Makmum subhanallah. Padahal Tok imam tinggal Fatihah. Baik. Bagaimana cara makmum nak tegur? Cara yang makmum kena tegur adalah baca subhanallah. Bukan baca Fatihah. Tapi kalau makmum baca Fatihah sekali pun, adakah batas sembahyang makmum? Tidak. Tapi adakah dituntut makmum sampai baca Fatihah begitu? Tidak.
Okey, boleh faham. Cuma kalau makmum baca Fatihah sekali pun tak batal sembahyang kerana benda kata Rasul, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya at-takbiru إنما هي التكبير والتسبيح إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Baca Quran tak ada masalah, boleh je. Boleh je. Baik, wallahu a'lam. Saudara Muhammad Az-Zubaidi, salam Ustaz, tutup mulut ketika menguat dalam solat, adakah gerakan yang perlu? Dia dituntut kepada kita tutup mulut ketika kita menguat dalam sembahyang. Begitu juga luar sembahyang, kerana Rasulullah yang menuntut, Rasulullah yang suruh kita buat. Cuma perbuatan tutup mulut saat itu dia tidaklah sampai ke benda 2-3 kali. Tidaklah sampai ke 2-3 kali. Maksudnya 2-3 kali, tak sekali ya tutup mulut kan, itu je lah. Banyak kali kan sekali je. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas di atas telaki dan juga jawapan pada malam ini. Jadi untuk akhirnya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإياكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang beri sumbangan pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi pada malam ini setakat ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.